Setiausaha Agung Persatuan Barisan Pengguna Sabah. Ya, Puan, kita dah tanya apa peranan persatuan ini dan apa penglibatan persatuan ini bila pelaksanaan GST ya, pada 1 April baru-baru ini. Dan ya, sehingga ke hari ini, Puan, berapakah jumlah aduan yang diterima oleh Persatuan Barisan Pengguna dan bagaimana ia diatasi? Baiklah, Sifos telah menerima lebih daripada 200 aduan sebenarnya sejak 1 jam pertama pelaksanaan GST pada 1 April. Setelah ditapis dan diteliti aduan yang diterima, hampir semuanya mengenai isu yang sama. Antaranya, reload kupon dikenakan GST yang mana pada awalnya kerajaan mengumumkan reload kupon dikecualikan. Kedua, peniaga yang tidak berdaftar tetapi mengenakan GST. Minuman dan bahan makanan lain seperti ayam yang juga dikenakan GST, walhal sebetulnya ayam tidak dikenakan GST. Kemudian ada juga aduan mengenai kafe yang mengenakan GST bersama-sama cukai perkhidmatan atau SST. Pekedai yang masih mempamerkan harga sebelum GST tetapi mengenakan bayaran kepada pengguna termasuk GST yang mana menimbulkan kekeliruan dan kemarahan pengguna lah semasa membuat pembayaran. Kemudian aduan juga banyak diterima mengenai GST yang hanya ditulis tangan, bukan dalam proper receipt, yang didapati dilakukan oleh peniaga yang berdaftar dan juga yang tidak berdaftar GST dengan pihak kastam. Dan terakhir sekali yang banyak diterima, harga barangan yang naik mendadak lebih daripada kadar 6% GST. Harga sepinggan mi goreng adalah RM6, tetapi peniaga menaikkan harga menjadi RM8 setelah GST dilaksanakan, yang mana tidak masuk akal lah, kenaikan itu berlipat beratus kali ganda. Dalam mengatasi aduan-aduan ini pula, Sifos mengambil berlainan pendekatan mengikut satu-satu aduan atau kes itu. Bagi aduan kerana kekeliruan yang dialami sama ada oleh pengguna ataupun peniaga, Sifos sedaya upaya akan memberi pencerahan seperti bagaimana seharusnya harga setelah pelaksanaan GST dipamer, menerangkan dan menunjukkan risalah atau buku panduan harga bagi zon Sabah yang mana lengkap mengandungi semua maklumat berkaitan GST supaya pengguna mempunyai pengetahuan akan barangan dan perkhidmatan yang dikenakan GST. Ada juga aduan seperti penipuan oleh peniaga yang tidak berdaftar GST tetapi mengenakan GST kepada pembeli terutama yang di kedai-kedai runcit di luar bandar. Aduan sebegini Sifos akan majukan ke pihak berwajib iaitu Kabinet KK dan pihak kastam. Bukan sahaja sekadar memajukan aduan-aduan sepertinya, tetapi kami juga akan memastikan tindakan susulan oleh pihak berkuasa. Sebagai tambahan lagi, semua aduan berkaitan GST yang berasas dan dapat dibuktikan melalui resit dan sebagainya, Sifos akan kumpulkan data aduan tersebut dan membuat laporan bertulis untuk dimajukan kepada kerajaan pusat. Okay. Sedar atau tidak sedar, kan peniaga kadang-kadang mungkin tidak faham pelaksanaan GST ni, Puan, ya. Mereka juga sebagai seorang pengguna sebenarnya tanpa disedari. Baik, Puan, apakah panduan yang boleh Persatuan Barisan Pengguna berkongsi dengan pengguna khususnya di Sabah ni dalam menangani isu-isu hak pengguna yang dikaitkan dengan isu GST? Terima kasih atas soalannya, Puan. Memang ada beberapa panduan yang amat berguna. Pertama sekali, kami ingin beritahu kepada semua pengguna di luar sana, pastikan barangan belian yang dikenakan GST adalah yang memang termasuk dalam pelaksanaan GST. Boleh di-refer semula dalam buku panduan tu atau di internet pun ada semua maklumat mengenainya. Kedua, membeli atau berbelanja mengikut keperluan dan kemampuan sahaja. Ketiga, laporkan segera jika peniaga mengambil kesempatan dengan pelaksanaan GST. Kemudian, selalu berhubung dengan pihak yang berwajib seperti Jabatan Kastam dan Kabinet KK untuk maklumat lanjut. Kelima, perkasakan diri sebagai pengguna dengan mengambil tahu maklumat mengenai GST, menerima dan menghebahkan perkara benar sahaja mengenai GST dengan menolak segala mitos atau pembohongan. Lagi, sentiasa tahu dan praktiskan hak dan kuasa sebagai pengguna. Untuk itu juga, pengguna harus mengambil tahu tentang peruntukan undang-undang yang berkaitan seperti Akta Kawalan Harga dan Akti Anti Pencatutan 2011,
Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014 dan sebagainya. Terakhir sekali dan amat penting juga, jangan hanya mendiamkan diri apabila mengalami atau mengetahui penyelewengan dan penipuan oleh mana-mana peniaga. Sama ada besar atau kecil sekalipun nilai penipuan itu, harus diingat sentiasa, sekalipun jika nilai wang yang ditipu adalah hanya 5 sen, jika peniaga mengambil kesempatan ke atas pelaksanaan GST ini daripada setiap pengguna, pada setiap kali atau setiap hari, nilai 5 sen itu apabila dikumpulkan akan menjadi nilai yang besar. Baik, Puan, kita akan kembali bersama Puan untuk program Jasa di Radio selepas ini.